Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat solah. Pada zaman ini, keadaan umat yang tidak mengambil indah dan tidak memberi perhatian terhadap agama sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Bahkan solah pun sangat dilalaikan dan diabaikan. Sedangkan solah merupakan suatu ibadat yang terpenting dan disepakati oleh seluruh ulama bahawa selepas iman, solat merupakan amalan yang lebih afdal daripada seluruh ibadat-ibadat fardu yang lain. Dan solat juga amalan yang pertama sekali akan disoal pada hari kiamat. Yang lebih menyedihkan lagi ialah jadi satu suara pun yang kedengaran untuk menarik perhatian umat ke arah agama dan tidak ada apa-apa bentuk dakwah pun yang berwujud. Berdasarkan pengalaman, saya terfikir bahawa untuk mengatasi masalah ini, satu usaha perlu dibuat supaya persabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat disampaikan kepada orang ramai. Sungguh pun terdapat pelbagai masalah yang cuba menghalang dan melemahkan saya. Namun saya masih menaruh harapan dan yakin bahawa mereka yang berfikiran bersih serta tidak menentang agama, insya-Allah pasti akan terkesan dengan sabdaan-sabdaan yang suci dan diharap juga mereka akan mendapat manfaat daripada keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sabdaannya. Berhubung dengan solah, secara umum orang Islam terbahagi kepada 3 golongan. Pertama, ialah golongan yang langsung tidak menghiraukan solah. Kedua, ialah golongan yang menunaikan solah tetapi tidak mementingkan solah dengan berjemaah. Dan ketiga, ialah golongan yang bersolah serta mementingkan solah dengan berjemaah tetapi masih menunaikan solah dengan sambil lewa dan tidak memberati adab-adab bersolah. Bab ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian pertama menerangkan tentang kelebihan solah dan bahagian kedua menerangkan amaran dan celaan terhadap mereka yang meninggalkan solah. Bahagian pertama, kelebihan solah. Hadis pertama, diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 rukun. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan solah, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 rukun. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan solah, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, kelima-lima perkara di atas merupakan asas Islam yang unggul dan rukun yang penting. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam sebagai sebuah khemah yang ditegakkan oleh 5 batang tiang. Tiang tengah ialah kalimah syahadah. Sementara keempat-empat tiang di 4 penjuru khemah itu merupakan 4 lagi rukun Islam yang lain. Tanpa tiang tengah, khemah tersebut tidak boleh ditegakkan sama sekali. Jika khemah itu ada tiang tengah dan salah satu daripada 4 tiang tadi tidak ada, maka khemah itu masih dapat ditegakkan, tetapi penjuru yang tiada tiang itu akan cacat dan condong. Setelah mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kini marilah kita sama-sama menyimak diri kita sendiri. Sejauh manakah teguhnya khemah yang telah kita dirikan itu dan rukun Islam yang manakah telah dapat kita jaga dengan sempurna. Sebenarnya kelima-lima rukun Islam tersebut amat penting sehingga dijadikan sebagai asas Islam. Sebagai seorang Islam, kita sangat perlu mengambil berat terhadap kesemua rukun Islam itu. Tetapi amalan terpenting sudah iman ialah solat. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solah. Saya bertanya lagi, selepas solah apa pula? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Saya bertanya lagi, selepas itu apa pula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad.
Mulai Ali Qori rahmatullahi berkata bahawa hadis ini menjadi dalil bagi pendapat ulama yang menegaskan bahawa solat adalah amalan paling afdal selepas iman. Pendapat ulama tersebut dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih yang berbunyi as-salatu khairu ma'udu, yakni sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah solat. Tentang solat yang merupakan amalan paling afdal di antara semua ibadat yang lain diterangkan dengan jelas dalam banyak hadis sahih. Antara hadis tersebut ada yang terkandung dalam kitab Jami'ul Saghir seperti yang diriwayatkan oleh 5 orang sahabat, iaitu Hazrat Sauban, Hazrat Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, Hazrat Salamah, Hazrat Abu Umamah dan Hazrat Ubadah radhiyallahu. Diriwayatkan daripada Hazrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu dan Hazrat Anas radhiyallahu bahawa amalan terbaik ialah mengerjakan solat tepat pada waktu solat. Diriwayatkan juga daripada Hazrat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Hazrat Ummi Fardah radhiyallahu anha bahawa amalan paling baik ialah solat pada awal waktu. Hadis kedua. Hazrat Abu Zar radhiyallahu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada musim sejuk semasa daun-daun gugur. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memegang dahan dari sebatang pokok. Maka daun-daun tersebut mulai gugur dengan lebat dari dahan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Zar," saya menyahut, "Saya ya Rasulullah." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang Islam menunaikan solat untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun ini dari pokok. Hazrat Abu Zar radhiyallahu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada musim sejuk semasa daun-daun gugur. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam memegang dahan dari sebatang pokok, maka daun-daun tersebut mulai gugur dengan lebat dari dahan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Zar," saya menyahut, "Saya ya Rasulullah." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang Islam menunaikan solat untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun ini dari pokok. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangan. Pada musim sejuk, banyak sekali daun yang gugur sehingga kadang-kadang tiada selai daun pun yang tinggal pada setengah pohon. Inilah yang merupakan mafhum daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat yang dilaksanakan dengan ikhlas akan menghapuskan semua dosa sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal. Walau bagaimanapun, satu perkara perlu diberi perhatian, iaitu rumusan daripada kajian yang mendalam daripada para alim ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis menyatakan bahawa hanya dosa kecil sahaja yang akan terampun melalui solat dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Dosa besar tidak terampun tanpa bertaubat. Oleh itu, di samping mengerjakan solat, kita hendaklah juga mengambil berat untuk bertaubat dan beristighfar dan janganlah mencuaikan perkara ini. Lainlah jika Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa besar seseorang dengan limpah rahmat-Nya. Hadis ketiga. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Usman radhiyallahu katanya, saya bersama Hazrat Salman radhiyallahu di bawah sebuah pokok. Beliau memegang sebatang dahan kering dari pokok tersebut, lalu mengguncang-guncangkan dahan tersebut sehingga daun-daun pada dahan itu gugur. Kemudian beliau berkata kepada saya, "Wahai Abu Usman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini?" Saya bertanya, "Beritahulah mengapa kamu berbuat begitu?" Beliau menjawab, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan saya semasa saya bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pokok. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebatang dahan kering dari sebuah pokok lalu melakukan sebegini sehingga semua daun gugur. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, "Salman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini?" Sahabatku, "Beritahulah mengapa Tuhan berbuat begitu." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang Islam mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia menunaikan solat 5 waktu, maka gugurlah dosanya seperti gugurnya daun-daun ini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut, wa aqimis solata tarafin nahari wa zulafan minal lail
Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, zalika dzikra lil-zakirin. Dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, pagi, petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, terutamanya solat, akan menghapuskan dosa. Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang ingin mendapat peringatan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Tabrani. Keterangan. Amalan yang ditunjukkan oleh Hazrat Salman radhiyallahu adalah merupakan satu contoh amalan yang paling kecil, bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang dalam percintaan, maka setiap gerak-geri orang yang dicintai akan disukai, dan hati juga ingin melakukan setiap perkara menepati seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Seseorang yang pernah mencapai kelazatan cinta sahajalah yang mengetahui hakikat ini. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya para sahabat akan menunjukkan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam sama seperti semasa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Memang suka sekali untuk mencatatkan semua hadis yang menerangkan kepentingan solat dan pengampunan dosa melalui amalan solat. Sebelum ini juga telah dinyatakan pelbagai riwayat tentang perkara ini. Para alim ulama telah membatasi keampunan itu kepada dosa kecil sahaja, sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Namun, hadis ini tidak membataskan dosa kecil atau besar. Sebaliknya, hanya menyebut dosa secara umum. Semasa mengajar, almarhum telah memberi dua sebab utama berhubung dengan perkara di atas. Pertama, ialah tidak mungkin seseorang mukmin akan membiarkan dirinya menanggung dosa besar secara berterusan. Sebagai seorang Islam, pertama sekali sukar untuknya melakukan dosa besar, dan sekiranya dia telah melakukan dosa besar, maka jiwanya tidak akan berasa tenang tanpa bertaubat. Inilah tuntutan sifat sebagai seorang Muslim yang sejati. Apabila tersalah melakukan dosa besar, maka dia tidak akan berasa tenang selagi tidak dibersihkan dengan tangisan dan penyesalan. Sebaliknya, dosa kecil biasanya tidak disedari dan kekal ditanggung oleh kita. Dosa kecil ini akan terampun dengan solat dan amal ibadat yang lain. Sebab yang kedua ialah seseorang yang mengerjakan solat dan ikhlas, menjaga adab-adab dan perkara-perkara sunat, maka dengan sendirinya dia bertaubat dan beristighfar berkali-kali. Dalam doa di akhir tahiyat sendiri terdapat taubat dan istighfar. Antara doa-doa tersebut ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulma kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Maka ampunkanlah dosaku melalui keampunan yang ada di sisimu. Kasihanilah aku, ya Allah. Sungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat ini juga terdapat perintah supaya mengambil wuduk dengan sempurna. Mengambil wuduk dengan sempurna maksudnya ialah kita hendaklah mengetahui adab-adab dan sunat-sunat wuduk, dan mengambil berat mengamalkan adab-adab dan sunat-sunatnya ketika mengambil wuduk. Misalnya bersugi ialah salah satu sunat wuduk, tapi umumnya tidak diberi perhatian lagi. Sedangkan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa solat yang dikerjakan bersugi adalah 70 kali lebih baik daripada solat yang dikerjakan tanpa bersugi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, hendaklah kamu mengambil berat tentang bersugi, kerana bersugi mempunyai 10 faedah. Pertama, membersihkan mulut. Kedua, menjadi sebab keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, menyebabkan kemarahan syaitan. Keempat, Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat mengasihi orang yang bersugi. Kelima, menguatkan gusi. Keenam, menghilangkan gelema. Ketujuh, mewangikan mulut. Kelapan, menghapuskan safra, ini sejenis penyakit. Kesembilan, menguatkan pandangan mata. Dan kesepuluh, menghilangkan bau busuk mulut. Selain daripada semua kelebihan di atas, bersugi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah mencatatkan bahawa terdapat 70 faedah dalam bersugi. Salah satu daripada faedah itu ialah dapat mengucap kalimah syahadah ketika meninggal dunia. Sebaliknya,
Terdapat 70 kemudaratan dalam mengambil candu, ini dadah. Salah satu daripada kemudaratan itu ialah lupa kalimah syahadah ketika meninggal dunia. Terdapat begitu banyak hadis menyatakan kelebihan mengambil wuduk dengan sempurna. Pada hari kiamat, kelak, anggota-anggota wuduk akan bersinar dan bercahaya sehingga menyebabkan Rasulullah SAW dengan serta-merta mengenali para umatnya. Hadis keempat. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika sebatang anak sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu dan dia mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, pada pendapat kamu masih adakah lagi kekotoran pada badannya? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak akan tertinggal sedikit pun kekotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demikianlah juga solah 5 waktu melalui solah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sebatang anak sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu dan dia mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, pada pendapat kamu masih adakah lagi kekotoran pada badannya? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak akan tertinggal sedikit pun kekotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demikianlah juga solah 5 waktu. Melalui solah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kelima. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan. Air yang mengalir adalah suci daripada kekotoran. Lebih dalam air itu, maka lebih jernih dan lebih bersih air tersebut. Oleh itu, dalam hadis di atas disebut keadaan air sungai yang mengalir dan kedalaman sungai itu. Jika air yang digunakan untuk mandi itu bersih, maka badannya akan menjadi bersih. Demikian juga solah yang ditunaikan dengan memelihara adab, maka solah itu akan membersihkan dosa. Perkara yang terkandung dalam kedua-dua hadis di atas juga terkandung dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya berlainan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu ialah kafarah, menghapus dosa di antara 2 waktu solat. Yakni dengan berkat solat, semua dosa kecil yang dilakukan di antara satu solat dengan satu solat yang lain akan terampun. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, umpama seorang yang bekerja di dalam sebuah kilang miliknya. Oleh itu terlekatlah debu-debu dan kekotoran pada badannya. Di antara kilang dan rumahnya terdapat 5 batang sungai. Apabila dia balik ke rumah dari kilangnya, dia akan mandi di setiap batang sungai itu. Begitulah keadaannya dengan solat 5 waktu. Apabila berlaku kesalahan dan kesilapan di antara 2 waktu solat, maka melalui doa dan istighfar yang dipohon semasa bersolat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keseluruhan dosa tersebut. Tujuan Nabi SAW memberi perumpamaan seperti ini ialah untuk memberi kefahaman tentang satu perkara, iaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan pada solah untuk menghapuskan dosa. Oleh sebab dengan perumpamaan sesuatu perkara boleh difahami dengan lebih jelas, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara ini melalui berbagai-bagai perumpamaan. Sekiranya kita tidak mengambil manfaat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, kemurahannya, keluasan keampunannya dan limpah kurnianya, maka tidak siapa yang rugi melainkan diri kita sendiri.
Sepatutnya kita dihukum dan menerima akibat yang buruk daripada Tuhan yang Maha Berkuasa, Raja yang Maha Adil, kerana melanggari perintah-perintahnya, melakukan dosa, menyimpang daripada perintahnya dan cuai dalam melaksanakan perintahnya. Namun betapa agungnya kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menunjukkan jalan untuk kita mendapat keampunannya. Jika kita masih tidak mengambil manfaat daripada peluang ini, maka itu adalah kejahilan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melalui rahmat dan kasih sayangnya sentiasa mencari peluang untuk menganugerahkan pemberiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa seseorang yang tidur dengan niat untuk bangun mengerjakan solat tahajud tetapi tidak terjaga, maka dia mendapat pahala solat tahajud dengan percuma walaupun pada ketika itu dia dalam keadaan tidur. Betapa malang dan ruginya jika kita tidak merebut pemberian dan kurniaan daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas kurniaannya. Alhamdulillah, kita telah mendengar 5 petikan hadis mengenai kelebihan solat. Semoga dapat diambil tibar dan disampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.